Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Tema 4, Kebudayaan kita, Unit 11, Kesenian dihargai. Tajuk pelajaran pada hari ini ialah Wah, mudahnya. Kita akan mempelajari aspek tata bahasa iaitu kata perintah. Objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menggunakan kata perintah mengikut konteks. Kedua, murid dapat menggunakan kata perintah yang sesuai berdasarkan gambar. Apakah maksud kata perintah? Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah, iaitu suruhan, arahan, larangan, silaan atau permintaan. Contohnya, sila, tolong dan minta. Sekarang kita akan lihat contoh kata perintah. Sila, tolong, jemput, harap, jangan, usah, minta. Sekarang mari kita lihat contoh kata perintah, fungsinya dan contoh penggunaannya dalam ayat. Pertama, sila. Untuk meminta seseorang melakukan sesuatu dengan tertib dan beradab. Contoh, sila masuk ke dalam kelas sekarang. Kedua, silalah rasa hidangan yang saya sediakan ini. Jemput. Untuk menyatakan maksud mengajak atau mengundang seseorang. Contohnya, pertama, jemput datang ke majlis hari lahir saya esok. Kedua, jemput makan kuih muih itu. Tolong. Untuk menyatakan maksud meminta pertolongan atau bantuan. Contohnya, tolong tutup suis kipas itu. Tolong kupaskan buah mangga ini. Harap. Untuk menyatakan maksud keinginan, mendapatkan sesuatu atau meminta dilakukan sesuatu perkara. Contoh, harap kamu hadir ke majlis hari lahir saya. Harap kalian bertenang. Jangan atau usah. Untuk menyatakan maksud larangan atau tidak boleh melakukan sesuatu. Contoh, jangan buang sampah di merata-rata tempat. Usah menangis, adik. Minta. Menyatakan maksud ingin akan sesuatu. Contoh, minta perhatian semua. Minta semua murid membawa kamus esok. Sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Sila buka halaman 72 dan 73 pada buku teks kamu. Pada hari ini kita akan mempelajari aspek tata bahasa kata perintah. Masihkah kamu ingat contoh kata perintah? Kita akan membaca perbualan antara nenek dengan Hana dan kawan-kawannya. Mereka sedang membuat ketupat palas. Kita akan meneliti dialog atau perbualan ini. Kemudian kita akan lengkapkan dialog dengan menggunakan kata perintah
mengikut konteks. Ini ialah gambar cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas. Hana dan kawan-kawannya akan membalut ketupat palas ini dengan bimbingan nenek. Pada hari ini, kita akan mempelajari kata perintah. Masihkah kamu ingat contoh kata perintah? Tajuk pelajaran pada hari ini, wah, mudahnya. Tajuk ini merujuk kepada mudahnya cara membalut ketupat palas. Terdapat dua pilihan jawapan yang disediakan untuk kamu melengkapkan tempat kosong pada perbualan ini. Mari kita baca bersama-sama perbualan antara nenek dengan Hana dan kawan-kawannya. Nenek, tolong ambil daun palas itu. Hana dan kawan-kawan, baiklah nenek. Nenek, sila pisahkan daun palas itu. Pravin, minta lapkan daun itu. Hati-hati, jangan tercarik daun palas itu. Tercarik bermaksud terkoyak. Pravin, nenek, tempat kosong, ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Apakah jawapan yang sesuai untuk tempat kosong tersebut? Tolong. Nenek, tolong ajarkan saya dan kawan-kawan cara memasukkan pulut dan membalut ketupat palas ini. Nenek. Pravin, tempat kosong, simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Ini ialah contoh kelongsong yang terbentuk. Apakah jawapan yang sesuai untuk tempat kosong ini? Sila. Pravin, sila simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Sekarang, mari kita perhatikan penggunaan kata perintah dalam perbualan ini. Tolong, sila, minta, jangan, tolong, sila. Pastikan kamu menggunakan kata perintah mengikut konteks ayat dan pastikan sesuai. Mari teruskan bacaan pada perbualan ini. Terdapat 4 pilihan jawapan yang diberi. Jangan, tolong, minta, jangan. Sumi, wah, mudahnya nenek. Hana, tempat kosong, tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Jawapan yang sesuai ialah minta. Hana, minta tunjukkan saya cara merapatkan dan mengemaskan daun ini. Hana. Sumi, pusing daun ke belakang kelongsong. Seperti ini. Kemudian, tarik ekor daun itu. Cuba lihat gambar ini. Gambar ketiga, rapatkan dan kemaskan daun. Pusing daun ke belakang. Tarik ekor daun itu untuk mendapatkan bentuk yang betul. Nenek,
Pandai Hana, cucuku sayang. Haha, ketawa. Tempat kosong. Tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Untuk menunjukkan larangan, kita perlu menggunakan kata perintah jangan. Jangan tarik terlalu kuat kerana daun palas akan terkoyak. Ini ialah gambar ketupat palas yang telah siap dibentuk. Akhir sekali, simpulkan ekornya seperti ini untuk mematikan balutan. Cuba lihat gambar ini. Terdapat simpulan pada ketupat palas tersebut. Air tidak akan masuk ke dalam ketupat apabila direbus. Hana, ketupat ini hendak diletakkan di mana, Nenek? Nenek, tempat kosong. Masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Apakah jawapan yang sesuai? Tolong masukkan ketupat itu ke dalam periuk. Buka api, tetapi tempat kosong terlalu kuat. Jawapan yang sesuai ialah jangan. Buka api, tetapi jangan terlalu kuat. Hana dan kawan-kawan, baiklah Nenek, kita telah selesai membaca perbualan ini. Cikgu berharap agar kamu memahami penggunaan kata perintah mengikut konteks yang betul dalam ayat. Sila buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1. Sila buka halaman 83 pada buku aktiviti kamu. Isi tempat kosong dalam ayat dengan kata perintah yang sesuai. Cuba lihat jawapan yang telah diberikan, iaitu sila, harap, tolong, jangan dan minta. Tajuknya tikar mengkuang. Tikar mengkuang dibuat daripada daun mengkuang. Pertama, cuba lihat gambar dan ayat yang diberi. Tempat kosong, ambilkan Nenek daun mengkuang di ampaian itu. Apakah jawapan yang sesuai? Tolong. Tandakan begini pada jawapan untuk memastikan kamu mengetahui jawapan tolong telah digunakan. Kedua, cuba lihat gambar. Mari kita baca ayat. Tempat kosong, ikut cara yang Nenek buat. Jawapannya, sila. Sila ikut cara yang Nenek buat. Cuba lihat gambar yang ketiga. Ayatnya, buat begitu Hana, nanti daun mengkuang ini terputus. Untuk menyatakan larangan, kita perlu menggunakan jangan. Jangan buat begitu Hana, nanti daun mengkuang ini terputus. Keempat, cuba lihat gambar ayat.
tempat kosong, kamu dapat hasilkan tikar mengkuang yang kemas, Hana. Harap. Harap kamu dapat hasilkan tikar mengkuang yang kemas, Hana. Kelima, ayatnya, kamu hamparkan tikar ini di ruang tamu, Hana. Hamparkan bermaksud bentangkan tikar. Jawapannya, minta. Minta kamu hamparkan tikar ini di ruang tamu, Hana. Sila buka halaman 84 pada buku aktiviti kamu. Arahan, pilih kata perintah, kemudian bina ayat berdasarkan gambar. Tajuknya, tambahkan ilmu di Balai Seni Lukis. Cuba lihat gambar yang dipaparkan ini. Gambar ini merupakan gambar-gambar di Balai Seni Lukis Negeri Kelantan. Mari kita teruskan latihan ini. Pertama, cuba teliti gambar ini. Apakah arahan yang diberikan oleh guru tersebut semasa murid-murid ingin menaiki bas? Gunakan kata perintah sila. Kamu boleh mewarnakan kotak yang mengandungi perkataan sila. Contoh ayat yang boleh dibina ialah sila beratur sebelum menaiki bas. Kedua, terdapat taklimat yang diberikan pada gambar ini. Kata perintah yang sesuai digunakan ialah harap. Harap kamu semua berikan perhatian. Ketiga, terdapat seorang lelaki sedang mencatat sesuatu. Mencatat ialah menulis sesuatu atau menulis nota. Kata perintah yang boleh digunakan ialah tolong. Ayatnya, tolong buat catatan. Keempat, cuba lihat pada gambar. Seorang murid menegur rakannya supaya tidak menyentuh objek yang dipamerkan. Kata perintah yang sesuai digunakan ialah jangan. Ayat yang boleh dibina, jangan sentuh barang itu. Baiklah murid-murid, kita telah selesai membuat latihan pada buku aktiviti. Cikgu berharap agar kamu dapat memahami penggunaan kata perintah mengikut konteks dalam ayat. Selamat mencuba! Sekian, terima kasih. Jumpa lagi!